Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama lagi kali ini di dalam tahun 4 pelajaran fiqh. Okey, jom kita tengok tajuk pertama bagi pelajaran fiqh kita, iaitu mandi wajib. Tengok yang pertama. Mandi wajib adalah salah satu cara untuk umat Islam membersihkan diri dari hadas besar. Kita ada dua hadas, satu hadas kecil, satu hadas besar. Hadas kecil ini yang mana kita kencing, kita kentut ke, yang mana kita boleh sucikan, kita angkat hadas tersebut dengan mengambil wuduk. Tapi untuk hadas besar, kita kena mandi wajib. Arti mandi wajib ialah meratakan air mutlak ke seluruh badan disertai niat dengan syarat-syarat tertentu. Macam mandi, tapi kita kena seratakan air ke seluruh badan, ada niat dan ada syarat dia. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah, yang mana maksudnya jika kamu berjunub maksudnya berhadas besar, maka bersucilah. Allah suruh kita bersuci di sini maksudnya mandi apabila kita berhadas besar. Okey, ini dalil, ini bukti mana Allah suruh. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi, iaitu perkara ini menjadikan kita berhadas besar, jadi wajib mandi. Yang pertama, bersetubuh. Bersetubuh ni ialah perlakuan hubungan badan di antara lelaki dan perempuan, sama ada berkahwin ataupun tidak berkahwin. Kalau berkahwin ni halal lah, kalau tak berkahwin ni haram lah, berzina. Sama ada berkahwin ataupun tidak, kalau berhubungan badan, dia wajib mandi. Yang kedua, keluar mani. Mani ialah satu cecair yang keluar daripada kemaluan depan, warna putih. Terutamanya lelaki yang sudah cukup umur baligh. Keluar dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja ni dia buat bagi keluar sendiri, ni berdosa lah, haram. Dan satu lagi, dia keluar sendirilah, kita duduk tidur kan, dia keluar. Itu tak sengaja. Okey, ni kena mandi. Yang ketiga, mati kecuali mati syahid. Mati ni mati yang sakit ke, mati aksiden ke, mati jatuh bangunan ke, mati orang bunuh ke, semua tu kena mandi. Bukan mandi sendiri, dah mati dah, jadi orang mandikan. Okey, kecuali mati syahid. Mati syahid ni kita tengok dalam bulatan tu, info. Mati syahid ialah orang yang mati kerana berperang melawan orang kafir bagi menegakkan agama Islam. Orang Islam yang kacau, kita pertahan diri, kita nak jaga agama kita, insya-Allah mati tersebut mati syahid. Mati syahid ni masuk syurga tanpa hisab, tanpa perlu timbang-timbang, tunggu saja giliran nak masuk syurga. Best. Nombor 4, haid. Haid ni ialah untuk perempuan lah. Haid ni darah yang keluar bulan-bulan, tiap-tiap bulan. Dia ada waktu dia keluar. Ni pun disebut sebagai cukup umur baligh. Yang kelima, nifas. Nifas ni iaitu darah yang mengiringi selepas bersalin. Orang bersalin biasanya ada darah keluar sekali. Ni nama dia nifas, kena mandi. Yang keenam, wiladah, beranak, bersalin. Mak-mak kita lah bersalin. Bila bersalin saja, dia selepas tu dia kena mandi wajib.
Muka surat seterusnya, kita tengok rukun mandi wajib. Rukun lah, syarat-syarat dia ni. Yang pertama, niat. Niat untuk mengangkat hadas besar. Niat ni dalam hatilah. Lafaz niatnya. Lafaz ni maksudnya di mulut. Nak bagi kuat niat. Nak bagi kita niat tu betul. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Aku berniat mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita boleh niat, aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Yang bahasa Melayu ni lah yang kita niat dalam hati ni. Yang kedua, menghilangkan najis pada badan. Kalau ada najis lah, air kencing ke, kita basuh dulu. Tik cicak ke, tik apa-apa ada kat badan ni ke, kita basuh dulu. Kalau tak ada, tak payahlah. Dan juga di sini, kita kena perhatikan kalau ada yang menghalang air daripada kena kulit kita. Contoh cat bila kena badan kita susah tanggal kan, jadi kena tanggal dulu. Buatlah macam mana pun bagi keluar, bagi hilang dulu cat tu. Gam ke selotip terlekat kat badan, kena kopek buang dulu. Liquid paper kena ya kena kat kuku ke ni, kena cuci bagi elok dulu. Supaya sampai ayak. Yang ketiga, membasuh seluruh anggota badan yang zahir, yang nampak. Zahir ni yang nampak. Okey, yang dalam tu tak payahlah. Yang dalam tu tak payahlah. Okey. Wajib meratakan air ke seluruh anggota badan, termasuklah rambut. Rambut kena, mesti kena. Bulu-bulu yang terdapat di anggota ni, bulu roma, bulu dalam seluar ke, apa kat betih ni, misai, janggut ni, semua kena, mesti kena ayak. Kulit telinga di sebelah luar. Kulit telinga sebelah luar ni lah. Kulit telinga belah dalam tak payah. Kemaluan perempuan yang zahir pada masa ia duduk membuang air kecil. Perempuan bila duduk, biasanya bila duduk bertinggung lah, bahagian yang nampak, bahagian kemaluan yang nampak, mesti kena ayak. Dan kemaluan lelaki dan perempuan yang sebelah belakang yang zahir. Kemaluan belakang yang zahir, kemaluan belakang ni punggung lah. Yang mana dia bila duduk, bila dia buang yang besar, bahagian yang nampak sahaja. Okey, semasa membuang air besar. Qubul dan dubur. Qubul tu kemaluan depan, dubur tu punggung lah, belakang. Rambut yang terikat hendaklah diuraikan. Rambut kalau kamu ikat, buka. Sebab apa? Takut tak kena ayak. Sebab terikat ketat, ayak tak masuk. Mandi itu masih belum dianggap sempurna sahnya apabila air tidak kena pada salah satu daripada anggota badan. Tak kena sikit pun tak sah. Jadi kena jaga betul-betul. Muka surat seterusnya, cara melaksanakan mandi wajib. Perkara-perkara wajib. Yang tu sama dengan rukun mandi wajib. Okey, kita abaikan. Terus ke bawah, perkara-perkara sunat. Ni masa mandi ni, benda sunat yang kita buat masa mandi, dapat pahala. Yang pertama, membasuh kedua-dua tangan di luar daripada bekas air. Cebok, bekas air, kita jeruih tangan kita. Kita tak masuk tangan dalam tu. Yang kedua, membasuh kemaluan dengan tangan kiri dan juga segala kekotoran yang ada pada badan. Kita guna tangan kiri lah, benda-benda yang kotor tu. Yang ketiga, berwuduk. Kita ambil wuduk dulu sebelum kita mandi wajib, dapat pahala. Nombor 4, menyelati rambut. Menyelati rambut kepala dengan air, kemudian membasuh kepala 3 kali. Menyelati ni macam mana? Ni rambut ni, tangan masuk celah-celah rambut ni. Supaya apa?
supaya air masuk elok celah-celah rambut. Biar masuk elok. Lepas tu basuh kepala bagi 3 kali. Boleh faham tak? Nombor 5. Membasuh bahagian kanan dahulu, kemudian kiri. Kita dahulukan yang kanan dulu. Kepala, tak ada lah. Kanan kiri ni tak payahlah. Telinga, boleh lah. Telinga kanan, telinga kiri. Tangan kanan, tangan kiri dulu. Tangan kanan dulu, tangan kiri. Lepas tu badan. Kaki kanan, kaki kiri. Okay? Nombor 6. Menggosok tubuh dan mualat. Iaitu mualat ni maksud dia berturut-turut. Dia tak berhenti sat. Basuh kepala, berhenti sat. Lepas tu basuh kaki, berhenti sat. Sah, cuma tak dapat sunat. Biar basuh kepala, dia tak berhenti. Dia terus sambung mandi sampai habis, sampai ke kaki. Nombor 7. Mengambil air dan membasuh ke semua tubuh yang berlipat, seperti kedua-dua telinga. Telinga ni lah berlipat ni, kena tolak ke depan sikit. Macam ustaz tak payah tolak lah. Dia memang ke depan lah. Okay. Lipatan perut. Siapa yang perut besar tu, siapa yang perut geleber tu, biasanya berlipat. Jadi kena selak-selak, tolak-tolak, bagi masuk celah-celah. Di dalam pusat dan ketiak. Dalam pusat lah. Dalam pusat ni dia dikira zahir, nampak. Kena bagi masuk. Kalau ada daki-daki dalam tu, cuci bagi elok. Daki keras-keras dalam tu, kalau ada, buang dulu, supaya kena ayak. Lepas tu ketiak lah, kena angkat lah. Jangan mandi tak angkat pula. Tak kena ketiak, tak sah juga. Kemudian yang ke-8. Membasuh sebanyak 3 kali sebagai kias kepada wuduk. Wuduk kan kita ambil 3 kali kan. Basuh muka 3 kali, tangan 3 kali. Jadi mandi wajib ni pun disamakan lebih kurang macam wuduk. Basuh tangan 3 kali, basuh telinga 3 kali, basuh badan 3 kali. Lebih kurang macam tu. Dapat pahala. Jenis-jenis mandi sunat. Dia cerita pula mandi sunat. Nombor 1. Mandi kerana hendak pergi solat Jumaat. Hari Jumaat nak pergi sembahyang Jumaat, mandi dulu, dapat ambil sunat dia. Yang kedua, mandi 2 hari raya, Aidilfitri dan Aidiladha. Kita ada raya puasa dengan raya haji. Yang ketiga, mandi selepas mandikan mayat. Orang yang mandikan mayat, dia balik, dia mandi. Yang keempat, mandi selepas sembuh daripada penyakit gila. Orang gila, lepas tu Allah bagi dia sembuh balik, jadi orang elok balik. Dia mandi kerana sembuh daripada gila. Yang kelima, mandi selepas berbekam. Tahu kan berbekam? Bekas. Dia seduk kulit, lepas tu buka, cucuk-cucuk dengan jarum ataupun pisau. Lepas tu seduk balik, keluar darah. Keluarkan darah yang dah mati dalam badan. Lepas bekam tu habis, dia mandi. Mandi tu sunat. Nombor 6. Mandi kerana hendak ihram. Ni orang pergi haji lah. Orang pergi haji pakai ihram lah, putih tu. Sebelum pakai, dia mandi dulu. Nombor 7. Mandi kerana hendak masuk ke kota Mekah. Orang nak masuk kota Mekah, sebelum sampai masuk kota Mekah, dia mandi dulu. Nombor 8. Mandi kerana hendak wukuf di Arafah. Musim haji, dia ada wukuf, berhenti saat di Arafah. Sebelum tu, sebelum pergi ke sana, mandi dulu. Ini mandi yang mana sunat. Bila buat, dapat pahala. Tak buat, tak berdosa. Perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Maknanya kita tak mandi lagi lah. Ataupun perempuan yang datang haid, datang bulan, masih keluar darah, tak kering lagi, dia tak boleh buat benda-benda ni. Apa dia? Mendirikan solat, tak boleh sembahyang, mengerjakan tawaf,
Yang keliling Kaabah tu tak boleh buat. Menyentuh dan membaca Al-Quran, sentuh tak berlapik gitu tak boleh. Lepas tu kita baca Al-Quran, walaupun kita tak sentuh, kita baca Al-Quran, kita hafal. Kita hafal tapi kita dalam keadaan berhadap besar, kita nak baca sambil hafal, tak boleh. Duduk di dalam masjid, pi suka-suka nak dengar ceramah, orang perempuan lah. Dia datang bulan, datang haid, sebab ada ceramah, dia pi juga, pi dengar ceramah, pi duduk dalam masjid, tak boleh. Semua benda ni dilarang, dan kalau kita buat berdosa. Tengok rumusan. Apa hasilnya yang kita dapat daripada kita belajar berkenaan dengan mandi wajib. Tuntutan mandi wajib dapat menyucikan diri daripada hadas besar. Kita dapat cuci diri kita daripada hadas besar ni. Mandi wajib memberikan kesegaran pada tubuh badan serta menjamin kesempurnaan ibadah. Bila kita mandi, badan kita segar. Dan juga yang pentingnya, Allah terima amalan ibadah kita. Kalau kita tak mandi, kita kalau kita sembahyang berdosa, buat dosa pula. Jadi kita tak mau, kita nak pahala sahaja. Okey. Jadi apa yang kita belajar di sini, moga kita dapat amalkan, terutamanya umur kamu dah masuk ke 10 tahun ni. Ada yang mungkin dah nak balik, nak cukup umur. Terutamanya perempuan, dia awal sikit pada lelaki. Jadi ambil tahu, bagi faham elok-elok cara mandi wajib ni, supaya tak silap. Kalau silap, tak sah habis ibadah kita selama kita hidup, kalau tak jaga elok-elok. Okey, baik, setakat tu dulu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.